على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 23, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiga tabligh. Dan ketiga daripada tiga sifat yang wajib pada akal bagi Rasul, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang atas jalan tafsir. Tiga sifat yang wajib pada akal pada hak Rasul, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang atas jalan tafsir. Tiga sifat. Biasa kitanya 4 sifat. Satu laginya fatanah, cerdik. Tapi dalam kitab ni fatanah tidak didatangkan. Yang mana fatanah, cerdik, sudah masuk di bawah sifat tabligh. Rasul yang diperintahkan yang nak menyampaikan ni kena cerdik lah. Kalau tak cerdik nak menyampaikan macam mana? Jadi fatanah sifat Rasul, tetapi masuk di bawah sifat tabligh, tidak payah perinci. Yang wajib perinci disebut tafsil, sidik, amanah dan tabligh. Ini bicara sifat Rasul. Ini bicara sifat Rasul. 3 sifat ataupun 4 sifat. Bicara sifat Nabi 2. Yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Sifat Nabi 2, sidik dan amanah. Kita maklum kan, Nabi, Rasul lain-lain. Nabi lain, Rasul lain. Rasul pastilah seorang Nabi. Ramanya Nabi tak naik pangkat Rasul. Yang masyhur kita walaupun bukan jalanan yang muktamad, Nabi 124,000 orang. Daripada Nabi 124,000 orang, diangkat pangkat Rasul 313 orang sahaja daripada 124,000 Nabi tu. Jadi hak Rasul 313 tu Nabi lah. Hak Nabi 124,000 orang tu, hak ramanya duduk pangkat Nabi saja. Tak naik pangkat risalah dipanggil. Nabi itu tuang dia, Rasul itu tuang dia. Nabi ni mereka yang Allah kurniakan pangkat nubuwah dipanggil. Orang yang Allah beri pangkat nubuwah, orang tu dipanggil Nabiyun. Diangkat satu pangkat lagi, dia panggil pangkat risalah. Orang tuan yang diberi pangkat risalah dipanggil Rasulun. Jadi Rasul pasti Nabi. Hak Nabi ni lah berapa tak sampai 1% pun. Dan kalau 1% daripada 124,000 Nabi itu, kalau 1% jadi Rasul, 1,240 orang dah. Kalau 1%, 1,240 orang, 313 je. Kosong berapa tak tahulah tu. Kosong dia ada point kan. Tak sampai 1%, jadi kosong point lah. Dia gitu. Jadi yang bicara 3 sifat dalam kitab ni ataupun 4 sifat kita biasa belajar, itu sifat Rasul.
Sifat nabinya kita wajib berpegang dua, sidik dan amanah. Atas dalam tafsir ni, atas dalam terperinci dua, sidik dan amanah. Berpegang Nabi menyampaikan, Nabi tidak menyampaikan. Nabi tidak menyampaikan. Lepas tu sifat fatanah tak wajib lah kita berpegang atas dalam tafsir. Tapi jangan lupa di bawah nanti saya sudah sebut berulang kali, dan di bawah tu didatangkan wa imma nabi wa imma rasul. Ada ni, wa imma nabi wa imma rasul. Nabi 124,000 orang ni, dia punya pangkat dari sisi Allah Ta'ala lebih tinggi daripada Jibril, Mikail, Israfil, Israel lagi ni. Itu dia panggil 4 ru'asaul malaikah, bapak ataupun kita panggil ketua malaikat. 4 ni paling lebihnya Jibril. Nombor 2 Mikail. Paling lebih Jibril. Tapi walaupun Jibril paling lebih, bawah daripada hak Nabi 124,000 orang. Pada ni, bawah daripada hak Nabi 124,000 orang. Kan dia ada susunan dia kan. Hak paling lebih sekali Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Tu 5 ulul azmi. Turun kepada baki lagi Rasul 20 orang tu. Nabi cukup 25. Bukan gitu? Nabi cukup 25, jadi turun lagi 20 orang. Turun kepada baki Rasul 313 orang. Turun kepada Nabi-Nabi 124,000 orang. Bawah turun kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ru'asaul malaikah, kepala malaikat. Selepas kepala malaikat, turun manusia biasa yang bukan Nabi Rasul. Yang paling lebihnya Syekh Bakar radhiyallahu anhu. Turun mengikut turutan Khulafaur Rasyidin. Turun pula kepada lagi baki 6 sahabat. Cukup 10 sahabat yang mubasyirin bil jannah, yang dia khabar gembira dengan syurga. Tu lagi sahabat-sahabat yang terbabit dengan peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan perjanjian Hudaibiyah. Dia dah turun tu susunan dia. Pandai ni. Akhir turun kepada aulia-aulia ilah, barulah turun kepada malaikat hak kebanyakan. Ni susunan dia. Pandai ni. Itulah kita tahu akan ceritalah susunan dia tu. Jadi kita nak pergi pada Nabi ni, bukan Rasul ni, Nabi 124,000 orang ni. Kita kena berpegang permulaan Nabi Rasul adalah pilihan Allah. Tidak dapat dengan ikhtiar dan usaha. Faham tak? Adapun nak jadi wali, boleh dapat dengan ikhtiar usaha. Nak jadi wali boleh dapat dengan ikhtiar usaha. Wa amma dengan ilmu. Wa amma semai sunat ratus-ratus rakaat tiap-tiap hari. Ratus rakaat, bukan duduk baloh 8 rakaat 20 rakaat tarawih. Tu baloh budak-budak. 8 ke 20 tu baloh budak-budak. Dia tanya pula mana afdal 8 dengan 20. Soalan budak cerdik dah. Orang tanya soalan gitu. Kalau nak jawab, mana afdal RM8 dengan RM20? Boleh tak? Gitu je soalan dia. Orang tak tanya mana afdal 8 dengan 20. Afdal lagi tidur lalulah, tak ada balah lanya. Lepas isyak tidur. Balah 8 dengan 20. Tak ni ratus-ratus rakaat tiap-tiap hari. Baca Al-Quran 1-2 hari khatam, 1-2 hari khatam. Ni. Atas pilihan Allah naik pangkat wali wilayah dia panggil. Boleh pangkat kewalian, boleh dapat dengan ikhtiar usaha. Semua orang boleh dapat dengan ikhtiar usaha. Tapi Nabi Rasul tidak akan dapat dengan ikhtiar usaha. Tak dapat. Ini kita cerita ni sebelum Nabi SAW dah ni. Nabi penutup memang tak ada lah lepas dia Nabi SAW. Faham tak? Ni sebelum Nabi kita ni. Sebelum Nabi kita sebagai penutup Nabi ni. Sebelum. Boleh tak nak dapat dengan usaha? Tak. Pada ni bukan kata sebelum Nabi SAW ni. Kalau dulu-dululah dia wa amma ni nak minta jadi Nabi. Dah. Itu tak dapat. Sebab nak dapat jadi Nabi Rasul tidak dapat dengan ikhtiar dan usaha. Sebaliknya pilihan Allah.
Apabila Nabi itu pilihan Allah, kita wajib berpegang mula-mula. Secara ijmal akan jadi bawah, bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Gitu. Barulah pergi kepada sifat Rasul secara tafsir 3 ataupun 4. Sifat Nabi secara tafsir 2, sidik dan amanah. Jadi Nabi tidak ada fatanah. Fatanah sudah masuk atas jalan ijmal. Ada sudah masuk atas jalan ijmal. Ini hak secara tajuk kasar mula-mula ni. Bicara bab sifat Rasul, bicara bab sifat Nabi. Kita kadang-kadang duk bicara bab sifat Rasul je 3 ataupun 4. Dan sifat Nabi? Oh, Nabi bersifat dengan tabligh. Nabi tidak menyampaikan. Rasul yang menyampaikan. Nabi diwahyukan kemudian beramal untuk diri sendiri. Ataupun mereka meneruskan syariat Rasul-Rasul yang terdahulu. Nabi hanya beramal untuk diri sendiri, tidak menyampaikan. Nabi hanya wajib menyampaikan satu perkara sahaja. Wajib menyampaikan kepada kaum dia bahawa dia telah dipilih oleh Allah menjadi Nabi supaya dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya. Kemudian Nabi ni pun beribadah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyampaikan. Maka bicara sifat tabligh ni sifat Rasul, bukan sifat Nabi. Dan ketiga tabligh, arti tabligh menyampaikan mereka itu sekalian Rasul bagi sekalian makhluk. Sekalian makhluk di sini kena kepada makhluk yang mukallaf, jin dan manusia. Akan menyampaikan ni akan sekalian barang ni hukum-hukum, wahyu-wahyu yang menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu, akan sekalian Rasul menyuruh dengan menyampaikan akan barang kepada sekalian makhluk. Dan tiada menyembunyi, saya ni dan tiada menyembunyi, yakni dan tiada susu. Ada susu. Seceritalah. Dan tiada menyembunyi, cukup dah, faham dah. Bila yang mengajak tiada menyembunyi dah, dak susu. Dak susu tu lihat, tiada susu. Sing wow tu. Susu pula dah. Susu tu lah. Susu mana? Modal susu, duit susu. Dah, hok kurang tu pakai bagi susu. Dah ni. Hok kurang. Alah, modal susu dah. Apa dia? Susu ni apa? Kurang. Ada lagi susu ni apa? Susu. Apa susu? Hok orang puan pakai nak jadi muda tu, bukan susu. Kata apa tu? Susuk. Dah ke apa? K. Hok susut. Modal tu T dah. Dah sembunyi ni. Kan kita susu kan? Oh, pandai demo susu. Beli makanan nak buka puasa, susu. Tak ingat nak makan, basi. Dah dia beli di susu. Tu susu. Orang Terengganu dia susu dah. Orang Terengganu dia susu. Dah lah. Dan tiada menyembunyi, cukup dah. Bahasa buku. Tak cukup, tulis bawah tu. Dan tiada susu. Nak cari hak payuh pula dah. Dan tiada menyembunyi, mereka itu sekalian Rasul, daripada disuruh akan sedikit jua pun. Dia menyampai, ini mudah je bunyi cerita. Tapi di sini ayat kita menyampaikan akan barang yang menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu, menyampaikan akan dia kepada makhluk. Mana apa sini? Rasul menyampaikan akan wahyu yang Allah suruh siapa? Ada. Jadi Rasul ni menyampaikan akan wahyu yang Allah suruh Rasul siapa? Bukan berhenti setakat dan menyampaikan sekalian wahyu. Habis. Siapa belaka? Tapi tak ni. Tablighu ma umiru bi tablighi. Menyampaikan akan barang, akan wahyu yang Allah suruh siapa? Bunyi ayat gitu kok. Ada juga ke wahyu yang Allah tidak suruh siapa? Kalau berhenti setakat pendek, menyampaikan akan wahyu daripada Allah. Habis. Ni dah ni. Menyampaikan akan wahyu yang Allah suruh siapa wahyu kepada makhluk.
Situ nampak wahyu ni banyak bahagian ni. Banyak bahagian. Banyak kising dia, banyak bahagian dia. Dan sebab menyampaikan wahyu yang Allah suruh Rasul sapa wahyu ni kepada makhluk. Yang Allah suruh sapa? Dah ada ke wahyu yang Allah tak suruh sapa? Ni keluar 3 bahagian wahyu. Yang Allah suruh sapa, maka Rasul akan menyampaikan dan Rasul tidak akan menyembunyikan. Rasul akan menyampaikan dan Rasul tiada menyembunyikan. Tiada menyembunyikan. Menyembunyi itu kitman. Nanti dia akan bicara di hadapan. Lawan kepada tabligh adalah kitman. Dia akan bicara di bawah tu. Lawan dari tabligh kitman. Apa dia kitman? Menyembunyikan. Jadi kita pegangnya, Rasul tidak menyembunyikan. Tidak menyembunyikan akan wahyu yang Allah perintah Rasul sapa. Maknanya ada juga wahyu yang diwahyukan kepada Rasul yang tidak diperintah Rasulnya apa? Ulama membagikan wahyu kepada 3. Ni Allah Ta'ala perintah Rasul sampai kepada umat. Ni Rasul akan sampai sekalian, Rasul tidak akan sembunyi. Itu satu daripada 3 bahagian. Satu bahagian wahyunya, wahyu yang khususi, yang khas untuk Rasul, yang tidak dibenarkan Rasul sapa. Yang kedua, yang ketiga, wahyu ni diwahyu pada Rasul, kemudian atas pilihan Rasul lah nak sapa kepada sebagian sahabat, tidak disampaikan kepada sebagian sahabat. Jadi 3. Yang pertama, wahyu ni Allah wahyukan kepada Rasul melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah perintah Rasul sapa, maka Rasul akan sampai sekalian, Rasul tidak akan sembunyi. Mustahil Rasul sembunyi. Wahyu yang kedua, wahyu ni diwahyukan kepada Rasul, tetapi wahyu ni khas untuk Rasul, tidak dibenarkan Rasul sapa. Rasul kan orang hak lebih, adalah wahyu yang khususi. Ada ni, adalah wahyu yang khas untuk Rasul, tak disapa kepada umat. Ni bila Allah tidak benarkan sapa, maka Rasul amanah, tidak khianat, Rasul tidak akan menyampaikan. Yang ketiganya, wahyu ni diwahyukan kepada Rasul, Rasul diberi pilihan, takhir, nak menyampaikan kepada sebagian sahabat, nak tidak menyampaikan kepada sebagian sahabat. 3 bahagian wahyu daripada Allah kepada Rasul. Jadi wahyu yang khas untuk Rasul, Rasul tidak sapa. Ni saya biasa tanyalah, apa dia? Tak nak jawab orangnya, sebab Rasul tak sapa, tak tahu lah. Sekarang ni wahyu yang diwahyukan pada Rasul untuk khas kepada Rasul, Rasul tidak dibenarkan sapa. Saya biasa tanya, apa wahyu tu? Ni pun mikir, tak sedap mikirlah, sebab Rasul tak sapa, nak tahu apa? Ada Rasul tak sapa kan? Apa dia? Rasul tak sapa, nak apa dia apa? Tak tahu lah. Cuma digamuk-gamuk lah, diagak. Kena kepada bilakah berlakunya kiamat. Sebab Nabi tahu alamat dalil hampir dengan kiamat. Pada ni Jibril AS tanya Nabi itulah, mata sa'ah. Nabi berjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada yang ditanya daripadanya pada kiamat. Jibril lebih mengetahui daripada yang tidak ada yang ditanya daripadanya. Daripada kiamat tu, iaitu Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya, Jibril AS. Jibril pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Itu jawapan dia. Setengah ulama menyatakan pada masa tu Nabi tahu tapi tidak dibenarkan menyampaikan. Ada setengah ulama mengatakan pada masa tu Nabi tidak tahu, Nabi diwahyukan kemudian, maka Nabi mengetahui bila kau berlakunya kiamat, tapi Nabi tidak dibenarkan menyampaikan kepada umat. Itu je. Sebab persoalan bila kau kiamat ni, dialog ni pernah berlaku antara Nabi Isa AS dengan Jibril AS. Cuma tukar je. Tukar. Nabi ni Jibril tanya bila kiamat, maka Nabi pun jawab yang ditanya daripadanya daripada kiamat. Nabi SAW tidak ada yang ditanya lebih mengetahui dan bertanya Jibril.
Cuma antara Nabi Isa AS dengan Jibril AS dia bertukar. Yang tanya bila kau kiamat, Nabi Isa. Hak jawab mal mas'ulu an nabi an malasa'i Jibril. Dia cuma tukar je lah. Dia tukar. Itu hak yang kedua. Yang ketiga, yang diberi pilih kepada Rasul untuk menyampaikan kepada sebahagian sahabat, tidak menyampaikan kepada sebahagian sahabat. Hak ni kena kepada, kata setengah-setengah ulama, kena kepada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam. Kena pada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam, dipanggil tasawuf haqiqah. Yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu tidak disampaikan kepada sahabat yang lain, yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu menyatakan bahawa jikalau aku menyampaikan sekalian perkara yang disampaikan oleh Rasul pada aku, nescaya kamu akan memancung tengkok aku. Mana ada perkara yang Nabi hanya sampai kepada Abu Hurairah tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Sama juga dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi mana Sayyidina Ali ajar pada Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ajar kepada anaknya Zainul Abidin. Kata Zainul Abidin, jikalau aku cerita semua yang aku dengar daripada tok aku ni Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nescaya kamu akan menghalalkan darah aku. Ada perkara-perkara yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam, yang Nabi sampaikan pada sebahagian sahabat, yang Nabi tidak sampai pada sebahagian sahabat. Sebab sahabat tidak sama kedudukan. Sahabat tidak sama kedudukan. Badan ni. Kemudian pula sahabat ni sendiri bukan 24 jam bersama dengan Nabi SAW. Hak bersama dengan Nabi sentiasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Abu Hurairah ni bukan awal-awal masuk Islam, kemudian dah. Tapi dia banyak masa bersama dengan Nabi SAW. Sebab Abu Hurairah termasuk daripada kalangan ahli suffah yang duduk di serambi masjid Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia tidak ada rumah tangga. Pandai ni. Jadi sahabat ni tak sama, bukan duduk sama dengan Nabi sentiasa. Ada sahabat yang ditugaskan untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Ada sahabat yang dihantar untuk berperang. Sebab tu terkadang sahabat ni meriwayatkan Nabi kata begini, ni kata sahabat ni meriwayatkan Nabi kata begini pula. Jadi tak sama. Sebab apa? Sebab pada ni bukan 24 jam bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu dalam bab fiqh timbul perbezaan, khilafnya bukan di kalangan ulama-ulama. Timbulnya pandangan berbeza di kalangan ulama ni bermula daripada gurunya sudah berbeza pandangan. Siapa guru kepada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, naik-naik sampai pada sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat tu sudah berbeza pandangan. Ada ni berbeza pandangan pada masa sahabat lagi dah. Turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in. Ini timbul mazhab-mazhab yang berbeza. Tanda ni. Mari daripada berbezanya pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab apa? Sebab sahabat ni tak sama kedudukan di sisi Nabi SAW. Satu, sahabat ni sendiri ada yang ilmunya banyak, ada ilmunya kurang sedikit. Sebab mereka ada tugas masing-masing. Faham tak ni? Jadi macam Abu Hurairah ni duduk bersama dengan Nabi SAW. Jadi ada ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi dan dalam Nabi tidak sampaikan kepada sekalian sahabat. Samalah pada masa kita sekarang begitu juga. Cuma orang sekarang ni dia hebat-hebat. Ilmu hakikat tinggi-tinggi ni dalam FB. Ni pada ni. Ilmu hakikat tinggi-tinggi dalam FB. Waktu faham-faham lah. Ayat mudahnya skamer. Itu ayat mudah. Hebat dibahas tasawuf haqiqah dalam FB. Tu orang nak cari kemasyhuran tu. Nak cerita ni bukan barang ni. Ni bukan ada barang. Kacang, faham kacang? Faham kacang? Dok masa ni Baba Hambali kan kacang. Kacang ni bukan kacang makan tu. Kacang ada apa? Mudahlah dah. Kacang dah. Ni kacang je ni. Apa kacang? Barang lah. Pada barang.
Bukan barang hok cari ketang nipoh tu. Tu barang tak tau. Ha? Tu hok tepi-tepi sungai tu lah hok cari ketang nipoh tu bukan barang. Ha? B kena 2 kali lah. B kena 2 kali. Barang. Barang ni kacang tadilah. Ada ni. Mana ceritanya dia ni bukan barang ni, orang hakikat tinggi tu, orang FB yang ni scammer lalu, mudah je. Dia tidak kenal mana, tu alamat dia. Sebab ilmu ni ada ilmu yang khusus pembicaraan dia. Bukan nak share FB, nak kata dia orang hakikat, dia orang ahli lah, dia orang yang tidak terhijab. Orang kita ramai-ramai ni orang terhijab dengan Allah Ta'ala, tak sampai Tuhan. Orang yang di hatinya ada makhluk, terhijab dengan ilmu, terhijab dengan amal. Orang yang terhijab lah. Dan siapa yang tidak terhijab, terdindingnya, dia lah. Siapa dia? Ahlillah lah. Aulia lah dianya. Aulia ke? Aulia FB. Scammer juga. Mudah je. Mudah je tu. Nak kenal scammer, mudah je. Tosok-tosok duduk layang panjang lah tu. Orang hot scammer belakang tu. Orang tak erti nak letak. Tak erti nak letak. Ini ilmu nak letak mana ni. Dia kena bahagi macam. Dan sekarang ni kita bicara bab wahyu. Samalah pergi pada bab ilmu. Ilmu yang wajib kita sampaikan bersekalian. Ilmu fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu yang kita nak sampaikan kepada sebahagian. Ilmu-ilmu fardhu kifayah. Ilmu yang kita nak sampaikan kena pilih betul-betul orang ni. Ilmu tasawuf haqiqah. Contohnya ada ilmu yang tak perlu kita sampaikan. Kalau sampaikan jadi fitnah. Dia kena letak molek lah. Ilmu yang wajib kita sampaikan, ilmu fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu yang kita nak sampaikan kena tengok kepada siapa kita nak sampaikan, kena pilih ilmu fardhu kifayah. Yang kita nak sampai kena pilih ni, tengok juga ilmu tasawuf tinggi-tinggi. Satu nak kena pilih. Ni dak ni. Pergi kepada masyarakat yang baru je celek mata di ilmu fardhu kifayah. Ilmu tauhid tinggi-tinggi, ilmu fiqh tinggi-tinggi tu, bab muamalah, bab munakahat. Macam orang ni nak jadi pakai ekonomi Islam, nak jadi pakai undang-undang Islam. Nak belajar bab muamalah, munakahat, janai itu kerja tu kodi munakahat tu. Ada ni. Hak nak kena ajar betul-betulnya fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf. Nak kena pilih. Ilmu pun nak kena pilih juga, nak siapa ada siapa. Pada kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari, jangan kamu gantung kalung ke tengkok babi. Babi tu jangan, bukan babi lah, khinzir. Khinzir. Jangan kamu gantung kalung ke tengkok khinzir. Mana apa tu? Jangan kamu ajar kepada, jangan kamu ajar tasawuf haqiqah ni kepada orang fardhu-ain pun tak lepas. Fardhu-ain tak lepas tak mengaji tu khinzir. Khinzir lah. Dia sodok ikut dang je. Ada khinzir, babi. Kan dia sodok tak panggil tau. Panggil apa? Sodok tau. Sodok kan? SODOK tau. Sodok. Kan babi kan disodok je, tak ada hukum. Sama juga orang tak ada ilmu, disodok je. Dia buat je semayang, dia buat je. Betul ke tak mau buat pakai sodok je. Pakai sodok babi apa benda kita nak buat, ada garis panduan dia. Buat gini ilmu beritahu begini, buat gini ilmu beritahu, bukan sodok gitu. Tu babi lah dia panggil. Jadi jangan kamu gantung kalung ke tekuk babi. Jangan dah ajar hakikat pada mereka-mereka yang fardhu-ain pun tak belajar lagi. Ni banyak mari-mari mengajar hakikat lalu dah. Ni bukan ni scammer. Tu mudah je. Tu bukan hak sebenar. Dalam Hikam hak tak kumpulan manisnya, jangan kamu datangkan hikmah. Hikmah mufrad daripada hikam. Hikmatun, hikmatani, hikamun, hikmah. Hikmah ni kalam-kalam perkataan futuhat yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada hati yang suci awliya-awliya ilah. Jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya, lain ada ahli. Mana apa ni? Lain daripada orang yang ilmu syariat pun tak tetap, amal syariat pun tak tetap.
Kalau kamu mendatangkan juga, maka ayat ni kamu akan diwaknanya lah. Jadi pun rasa macam dia sempurna dah, dia tinggi dah makan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedap sup ni, memang sedap sup. Dia pergi suap kepada bayi, kepada budak, dak nganga budak tu. Sedap pun sedap lah, betul lah. Nanya budak tu. Gitulah juga. Ni pun awak rasa macam ada makan. Tadilah orang lain terhijab, tak sapa ke Tuhan lah, pandang kepada ilmu, pandang pada amal, alim lidah, hati tidak alim. Oh, sedap dituju. Orang ni yang main, dia boleh scan hati orang. Dia boleh scan, dia boleh tahu. Ni orang, dia boleh scan. Sebab apa? Dia khoyar, aku panggil. Maqam khoyar. Sebab apa? Ni dia ajar ilmu tasawuf, guru yang skamer. Jadi ajar pada orang yang ilmu syarat pun tak tetap, akhirnya yang dia ajar pun jadi skamer juga akhirnya. Jadi skamer. Ni banyak. DFB ni banyak seumpama ni. Dia salah guru dia panggil. Salah guru. Tapi orang pandai bercerita, banyak membaca, dia pandai lah cerita. Time cerita tu macam dia dah. Ni nak cerita bab hakikat ni, orang sampai ahlilah dah, baru boleh cerita. Seolah dia sampai dah. Tak kata dia siapa, tapi nak dicerita ni kena sampai, barulah boleh bercerita. Jadi jadi dia bercerita sedap tu dia siapa tu, tapi tak kata dia siapa, tapi maksud ayat tak ada ni. Tapi cara penyampaian tak ada tawaduk lah, tinggi lah. Kalau tubuh yang mursyid sungguh, ahlilah sungguh, cakap dak akad muka. Majau tak hikam Ibn Athaillah Sakandari, hak terjemah Melayu, hak tak kumpulan manis tu, tak angkat muka, cerita bab makam kedudukan, keluar air mata, tak angkat muka. Siapa sini ni, mereka lah, hamba ni tukang nyapa je. Kasih pada ilmu tasawuf haqiqah. Mudah-mudahan di pada masyar boleh gantung dengan ekor serban puak-puak aulia ni, tak apa dah. Cakap keluar air mata. Bukan dia dia kata. Tapi dia sebenarnya, tapi bukan dia, tak mengaku pun. Tak ada nak cakap tinggi-tinggi, tak ada. Ni hak tu. Hak cerita, buka dada cakap, tu bukan. Kita kena buang makhluk dalam hati. Tak ada makhluk dalam hati. Jangan rasa ada pangkat, jangan rasa ada pujian. Sedap cerita tu. Tahu tak, dah buang makhluk dalam hati. Makhluk tak ada, dunia tak ada dalam hati. Tak ada. Kita ni makhluk ke tak? Makhluk. Diri kita pun tak ada hati kita. Tak ada. Macam mana tu? Telang pergi kuda. Telang pergi kuda lah. Dah nak hilang makhluk macam Allah yang fanakan, bukan kita yang hilangkan. Kalau bicara akhirat, kita hilangkan. Syirik dah kita tu. Mung apa mung? Tak ada mung Tuhan belaka. Faham tak? Ni kita yang hilangkan. Cerita sedap lah. Kita kena hilangkan. Syirik mung kita. Apa? Allah Ta'ala buat belaka. Tapi syirik bukan syirik syariat ni. Faham tak? Allah yang fanakan, Allah yang lenyapkan sampai ke maqam qur'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cerita-cerita waktu kan dengar pun jadi khoyar. Waktu kan nyapa tu khoyar dah. Waktu kan dengar pun Allah tingginya khoyar. Betul sungguhlah. Macam orang duk cerita tu lah. Pergi ceramah ni, ceramah motivasi ke? Ceramah nak jadi kaya ni. Ceramah nak jadi kaya, nak jadi masuk. Orang nak jadi kaya tu dia tabur duit tu kan, apa tu? Apa panggil apa? Apa? Sistem piramid apa tu? Orang meniaga-meniaga tu ada kaya tu kan. Dia punya tabur duit tu, duduk dalam tu kaya dah. Duduk dalam. Rasa macam kaya dah. Keluar. Kereta buruk, motor buruk je luar. Tapi masih duduk dalam tu, Allah kaya. Ni, apa? Dia punya apa? Dia punya perasaan. Dia boleh menjiwai. Tak menjiwai, tahu menjiwai. Macam pelakon-pelakon tu kan, dia boleh menjiwai. Boleh duduk masuk, Allah, tinggi. Dia pun rasa macam tinggi dia pun menjiwai. Sebenar ke tak? Tak. Lepas tu kena perobat balik pula dah dia menjiwai watak. Sampai masa habis dia punya lakonan, kena perobat pula jadinya. Dia menjiwai. Sama lah ni. Cerita bab makan, dia pun rasa aku dah. Yang tu kan cerita pula sedap pula duk akak. Jadi sedap pula duk akak. Ingat baik tu. Dia kalau ajar ilmu tasawuf haqiqah pada mereka yang fardu ain tak lepas, pandai ni.
Dia ajar seumpama tu, itu di antara ilmu yang tercela. Sebab dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah didatangkan 3 ilmu yang tercela. Yang pertama ilmu sihir, itu maklumlah. Yang kedua ilmu nujum, tu kita maklum, cerita panjang tu. Yang ketiga dia ajar ilmu-ilmu yang sir, yang halu-halu, ilmu-ilmu yang khafi, yang sembunyi-sembunyi, yang daqiq, yang halu-halu. Kita ajar ilmu asas-asas ni, syariat ni. Ini mazmumun fi haqi, cela pada hak dia. Ilmu tu betul. Dia tercela, yang mengajar pun tercela, yang belajar pun tercela. Akhirnya apa natijah dia? Apa kesudahan dianya? Dia pun akan memandang rendah pada ilmu-ilmu syariat. Alah, belajar ba'ai mutlak musta'mal siapa ketua, belajar muafiq masbuk siapa ketua, bila kamu nak siapa ke Tuhan? Dia akan memandang rendah pada ilmu-ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala ni. Mana apa? Mudarat dia akan memandang rendah. Dia tengok orang belajar ilmu-ilmu syariat ni, dia kira dia tak belajar pun. Dia tak pernah belajar pun. Ada ni. Itu ilmu yang dicela pada hak dia. Dia belajar ilmu yang dakik-dakik, yang halu-halu. Ilmu yang kasar-kasar ni tak belajar pun. Ni. Ada. Jadi mula-mula je. Kalau siapa sahaja tak kira lah siapa dia letak pakat tinggi mana pun, dia ajar kita hikam, kita adur nabi. Itu contoh kita tasawuf hakikah. Hak tinggi-tinggi hak dalam-dalam. Tak apa, saya mengajar kita hikam, saya hurah syariat je, saya hurah hak kasar-kasar, hak luar-luar je. Kalau kamu nak hurah syariat, ambil kitab syariat. Kitab hikam tasawuf hakikah, hurah hakikat, jangan hurah syariat. Kita nak ajar syariat je, nak ajar hakikat, tempat tu dak lepas lagi syariat, ajar hakikat, jangan bawa kitab hikam. Kenapa? Itu kitab tasawuf hakikah. Ambil kitab tasawuf syariat, banyak kan? Ni orang panggil tak kena, tidak mursyid. Ada ni. Jadi kalau siapa-siapa pun samalah. Ceritalah tinggi mana pun, kalau dia hajat mutasawuf hakikah di tempat yang pada ain tauhid pun tak ada, pada ain fiqh pun tak ada, pada tasawuf pun tak ada, itu jelas. Itu scammer. Itu je apa dia. Itu bukan guru yang sebenar. Bukan. Bayangkan boleh hajat tasawuf hakikah di tempat yang pada ain tauhid pun tidak ada. Pada ain tauhid pun tidak ada. Itu bukan sangat-sangat lah tu. Itu boleh tengok sekitar kita sekarang. Ada golongan seumpama ni. Tasawuf hakikah contohnya Hikam Ibn Atta'illah Sakandari, Hikam Abi Madyang, Hikam Ibn Ruslam, Adur Nafi, Al-Manhalus Safi, Martabat 7, Kitab Tanwil Qulub fi Isqatit Tadbir, Kitab Kasful Asrar, kitab hak tiga Adur Nafi itu contohlah tu. Adur Nafi tidak dibenarkan di Terengganu. Contoh-contoh tasawuf yang tinggi. Hak ni kena hati-hati. Sebab apa? Hak ni ilmu yang khususi. Nak ajar kena cermat molek, dia bukan setakat tak kena ajaran, akhirnya bawa kepada mudah-mudah mensyirikkan orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tak nak beza antara bicara dalam ilmu tauhid kita dipanggil tauhid syariah, atau dia tauhid i'tiqadi pegangan, dengan tauhid syuhudi, tauhid zauqi dalam kitab hikam. Tauhid juga tauhid khas dipanggil. Makrifah juga makrifah khasah dipanggil. Itu bicara bab tauhid aulia. Kita wahdaniyah ada 3 kan? Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Adapun tauhid bicara bab hakikah ada 4. Permulaannya wahdatul af'al, maqam aulia. Permulaan maqam aulia. Wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Dia ada 4 keesaan. Ini tauhid hakikah dia panggil. Itu cerita bab maqam lah. Tapi hak golongan yang terpesong ni akhir dia pun campur aduk. Tak nak beza antara tauhid i'tiqadi dengan tauhid syuhudi. Akhirnya tidak merasai akan kekuasaan Allah, masih lagi merasai kekuasaan diri, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pun orang. Selagi memandang akan makhluk, tidak memandang akan Allah, gerak diam tu makhluk yang buat, tidak pandang kepada gerak diam daripada Allah, maka masih lagi mensyirikkan Allah. Kita bukan pandang di syuhud, di basirah aulia.
Kita bukan pandang, kita berpegang. Kita berpegang yang berlaku ni semua perbuatan Allah. Di hati kita, kita memandang makhluk. Faham tak? Kita berpegang. Sejuk ni Allah yang buat, bukan aircon, bukan kipas. Itu kita berpegang. Tapi di pandangan hati kita, kenapa kita sejuk? Aircon sedap, kipas besar. Kita berpegang, kita nampak ni, bukan biji mata yang buat, bukan cermin mata yang buat, bukan cahaya lampu yang buat, Allah. Tapi pandangan mata hati kita, oh mata baru bedah, cermin mata baru tukar, cahaya lampu pula terang molek, boleh bacalah kitanya. Itu pandangan hati kita. Itu pandangan hati orang awam. Tapi sampai naik pandangan aulia, dia lenyap hak makhluk, yang ada hanyalah perbuatan Allah. Itu bukan buat. Ni, dia campur ni. Dia kena pandang Allah, pandang perbuatan Allah. Jangan pandang perbuatan makhluk. Itu pun dah. Selagi memandang akan makhluk, masih lagi mensyirik akan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Akhirnya dia akan mensyirikkan orang-orang yang beriman yang mentauhid akan Allah Subhanahu wa taala. Kita cerah pagi itu hati kita pandang dah, ingat dah Allah yang mencerahkan. Ada hati ingat pandang terbit matahari, cerah molek. Di hati kita pandang Allah ke pandang matahari? Pandang matahari. Awal pagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang akhirnya gelap petang. Di basirah pandang Allah ke pandang matahari yang menggelapkan? Dah tenggelam matahari maghrib, maka gelaplah matahari. Syirik kepada Allah pagi dan petang. Oh, sedap dibubuh. Dan ini ada ceramah ni, ingat baik. Sebab tidak pandang akan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi pun syirik, petang pun syirik. Hidup dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya cabut, tak ada iman. Oh, dibubuh gitu. Dia kena pandang Allah. Balik ke rumah, beri salam ke bini, bini pun jawab salam. Nampak siapa? Nampak abang lah, syirik kepada Allah. Jangan nampak abang, nampak Allah, dia kata. Allah, sedap pula dia. Bangun pagi celek mata, paling belah kanan ada bini. Nampak Allah ke nampak bini? Nampak bini, syirik kepada Allah sebab tak pandang Allah. Ini tu kan ceramah ni. Laku orang kita panggil. Orang kita panggil kata riti laku. Syirik. Ada ni. Kata pesen ni pun ambil. Tak reti benar orang kita ni. Cerah pagi lupa Allah, ingat matahari, syirik. Gelap petang lupa Allah, ingat matahari yang tenggelam jadi gelap, syirik. Pandang sesuatu tidak pandang Allah, syirik. Kena pandang Allah. Ni mari tadi dia ambil ilmu tasawuf hakikat daripada guru yang salah. Akhirnya salah di permulaan, akhir salah sampai di penghujung. Dari nak beza antara tauhid pegangan dengan tauhid syuhudi kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada para aulia. Ni boleh cerita ni cerita realiti dalam masyarakat. Maknanya yang mengajar seumpama tu tauliyah pun ada. Tauliyah pun ada. Bukan tak ada tauliyah, ada tauliyah. Dan mengajar pun ada live. Ada live, mengajar ada live. Maknanya pihak berkuasa agama tak payah hantar spy untuk ni rakam pengajaran, kemudian ambil tindakan. Tak payah. Tambah pula sekarang ni ada orang suka potong-potong pula hak ayat syirik. Sekarang ni suka potong-potong hak ayat syirik. Pada ni. Hak ni syirik. Merasai duit banyak ke apa ke? Atau macam-macam lah. Duit banyak dalam bank contohnya. Rasa sedar hari tu syirik kepada Allah sebab berpegang duit yang memberi dia beri manfaat pada dia. Tu karut-marut belaka. Ke mana? Orang tua-tua kan duit banyak kan, pecing lagi. Hak simpanan lagi, hak imbuhan ke apa dah kira. Simpanan lagi, lepas tu kredit SP lagi, tiap-tiap bulan masuk lagi, lepas tu anak beri lagi. Banyak tak? Banyak. Rasa macam hati? Sedap. Sebab apa? Tak bimbang dah. Sebab apa? Duit banyak. Syirik kepada Allah. Sebab apa? Sebab duit Allah Ta'ala, bukan duit. Ke mana kita ni? Hati kita macam mana? Duit banyak ke duit tak ada? Sama hati kita? Sama?
Tak usah kita dalam bank lah. Dah poket lah poket. Dah poket. Orang tak ada duit sekarang ni pakai kad. Dah tak, kita pakai pesen lama. Pakai pesen lama. Pakai pesen cash. Tak macam mana kita kalau masuk Sabasung. Cash. Dah suka kad lah. Cash. Kalau cash banyak. Dengan cash sikit. Macam mana kita beli? Hati kita rasa macam mana? Kalau cash duit RM1 tu lah tak banyak, beli tengok harga, letak. Tengok harga. Ni kepala ni congok dah ni. Banyak ni berapa dah? Banyak ni berapa dah? Banyak ni berapa dah? Sebab apa? Takut sampai di kaunter tu kena hantar balik, malu. Mana ni? Tengok pula tu masa dia tek tu kan tu keluar jumlah. Sambil tengok mati kali ni. Duit tak apa nak ada dah ni. Tak pada ni kan. Dia satu di scan tu kan. Kan keluar harga tu kan. Perut kita ni ni nak kena letak semula di rak ni. Tak malu kita. Hati bimbang sebab apa? Duit kita tak banyak. Tak ada Tuhan ke? Allah Tuhan kita bukan duit. Apa nak bimbang? Allahumma, duit ada depan mata tu. Aulia kita kan. Mana apa? Hati kita bergantung kepada asbab. Ada syirik-syiriknya tu. Oh, duit banyak, rasa sedap, rasa yakin, tak susah dalam masa depan, syirik. Oh, tu salah sangat-sangat. Bila itlaq syirik jali, syirik besar, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari mana? Mari daripada ilmu tasawuf yang tinggi, yang dalam-dalam, guru yang tidak mursyid, diajar kepada orang yang, kalau umpama tadilah, jangan gantung kalung di tengkok babi, diajar kepada mereka yang fadha'in tak tahu ke mana. Mana wahyu ada 3, ilmu pun sama. Ilmu yang wajib disampaikan, fadha'in tauhid pekot tasawuf. Nak pilih, termasuk ilmu fadhil payah, termasuk ilmu tasawuf yang tinggi yang dalam-dalam, dan ada ilmu yang tak perlu kita sampaikan. Kalau tersampaikan jadi fitnah. Ini bicara ilmu kita. Ini bicara wahyu daripada Allah. Yang Rasul sapa adalah wahyu yang Allah perintah Rasul sapa. Yang wahyu khususi untuk Allah, untuk Rasul tidak digunakan sapa, Rasul tidak akan sampaikan. Wahyu yang Rasul dipilih untuk sampai kepada sebagian sahabat, tidak sampai dengan sebagian sahabat, itu terserah kepada Rasul sendiri. Kalau kita bicara di sini, menyampaikan wahyu yang diperintah Rasul menyampaikan, maka wajib Rasul menyampaikan, dan tiada Rasul menyembunyi akan sedikit jua pun. Ketahui olehmu hai talib bahawa murad dikendaki. Murad ni yang dikendaki dengan wajib bagi sekarang Rasulullah bersifat dengan tabligh, anak itu barang tercapai kepada wajib akli dan wajib syar'i. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna waqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.